Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan saya Ashraf Ali dalam Simplify Investment. Okey, untuk kali ini saya akan membincangkan salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa harga saham itu tidak terus terbang tinggi. Jom. Baik, seperti yang saya nyatakan tadi, salah satu faktor yang menjadi penyebab kepada kenaikan harga adalah disebabkan oleh resisten. Okey, in Malay kalau kita nak translatekan, dia adalah rintangan, halangan, sekatan yang menyebabkan kenapa harga saham itu tidak terbang tinggi. Okey, kita panggil fly. Sekarang ini seperti biasa saya menggunakan platform TradingView sebagai analisa saya, dan saya memilih saham melewar untuk kajian kali ini. Seperti biasa saya akan lihat dahulu time frame yang besar, iaitu daily time frame, untuk kita lihat dia punya major trend. Dekat sini kita dapat lihat major trendnya berlaku adalah uptrend. Okey, obvious dekat sini daripada 18 Disember dan naik harga yang tertinggi pada 29 Disember. Okey, pada 29 Disember. Itu adalah harga yang tertinggi. Jadi untuk kita kenal pasti di manakah resisten yang berlaku daripada 29 Disember sehingga 11 Januari. Seperti biasa kita akan melihat time frame yang lebih kecil. Saya tukar kepada time frame 1 hour. Okey. Di sini daripada 29 Disember sehingga ke 11 Januari berlaku downtrend untuk minor trend. Okey, kita boleh lukis untuk kita tahu dia punya market structure. Okey, ini yang berlaku daripada 29 Disember. Kemudian dia turun pada 30 Disember. Naik, dia retrace. Okey, retrace tu adalah kenaikan sedikit sebelum dia turun semula. Okey, pada 5 Januari dan membentuk lower low. Okey, kemudian dia naik retrace sikit membentuk lower high, turun lagi sehingga pada 39 sen pada 7 Januari membentuk lower low, naik retrace membentuk lower high, dan pada 11 Januari berakhir dia punya kejatuhan pada paras 36 sen. Okey, dan membentuk lower low. Okey, kita dah dapat market structure ini dan kita marking di manakah dia punya retracement. Daripada 29 Januari, okey, seperti biasa saya punya retracement berwarna hijau. Okey, kemudian mana lagi? Okey, 58.5 sen. Kemudian 51.5 sen. Kemudian 45 sen. Okey.
Setakat ni nampak Okey, ni yang berlaku. Downtrend ini. Kemudian bermula 11 Januari, harga mula naik, naik sehingga dia berhenti pada paras 45 sen ni. Dia naik sikit, kemudian dia tak boleh nak fly ni. Okey. Sebab ada satu resisten pada 45 sen. Jadi dia berhenti dulu dekat 45 sen. Dia bukannya daripada 36 sen ni dia zoom terus naik sampai 61 sen. Tidak. Okey, inilah yang saya nyatakan salah satu faktor yang menyebabkan harga saham itu tidak fly terlalu tinggi. Naik sikit demi sedikit. Terhenti di resisten. Sebab ada halangan itu adalah resisten. Okey, pada 12 Januari dia naik, kemudian tak fly. Dia berhenti dulu dekat 47 sen. Dia turun balik. Tak kuat untuk dipecahkan. Kemudian apa yang berlaku? Okey, zoom pada petang. Okey, pada petang. Petang hari dia naik, dia cuba pula untuk pecahkan resisten yang seterusnya pada 51 sen. Tetapi tidak pecah. Dia pecahkan tetapi tidak cukup kuat untuk pecahkan resisten ni. Itu sebab dia lepas tu dia patah balik. Nampak dekat sini Okey. Kemudian apa yang berlaku? Nampak. Dia dah tak mampu dah nak terus naik sampai ke 58.5 sen ni. Dia berhenti kat sini. Dia hanya kuat untuk pecahkan yang pertama saja. Yang kedua dia terhenti. Okey. Kemudian apa yang berlaku pada 13 Januari? Okey. Dia nampak. Resisten 51.5 sen ni sangat kuat ni. Sebab dia boleh bermain dekat 51.5 sen. Pergi naik 52.5. Tak lepas. Tak fly. Dia berhenti dekat sini. Play around dekat sini. Kemudian disebabkan dia tak mampu nak naik. Okey. Selama seminggu ni. 12 hari bulan sehingga 18 hari bulan. Seminggu. Dia play around dekat sini. 51.5 sen. Okey. Disebabkan dia dah tak mampu. Okey. Berlaku kejatuhan harga. Resisten yang dia cuba lepaskan tadi ni, dia dah jadi support. Itu sebab kejatuhan itu berhenti dekat 45 sen. Inilah yang dikatakan resisten become support. Okey, kepada mereka yang baru nak belajar, anda kena explore apakah yang dikatakan resisten become support, support become resistant. Okey, cuba kaji tentang dua perkara itu. Okey. Saya perlu bincangkan yang itu pada sesi akan datanglah. Sebab yang kali ini kita cuma nak bincangkan bagaimana resisten menghalang kenaikan harga. Okey, dia berhenti. Kemudian daripada 19 sampai 21, 2 hari dia berhenti dekat 45 sen. Okey, dan cuba naik lagi. Tetapi 51.5 sen ini resisten yang cukup kuat. Dia hanya dapat cecah sahaja, kemudian dia turun. Dia tak mampu nak pecahkan ni. Kemudian dia turun balik. Okey. Bermain lagi dekat 45 sen. Tetapi support ini dah semakin dah tak kuat kerana support ini telah pecah pada 21 Januari. Nampak? 21 Januari. Itu sebab kena ada trading plan. Kat mana anda nak masuk, di mana anda patut keluar. Okey, dah pecah. Jadi, support 45 sen ini dah tak kuat. Dia dah pecah. Nampak tak? Pada
2 hari bulan Februari. Okey. Dia berlaku lower low. Kemudian dia nak naik tetapi tak lepas sebab yang dikatakan support dekat sini dah jadi resistant. Okey, yang baru belajar, saya tahu mungkin agak confused term kat situ, tetapi anda kena relate kan. Yang asalnya tadi dah jadi resistant become support, now dia dah bertukar support become resistant. Dia dah tak boleh naik kat sini pada 2 Februari. Okey, kemudian dia turun. Dia cuba nak naik lagi. Dah jadi resistant dah ni. Tak lepas. Pada 4 Februari. 4 Februari tak lepas. Kemudian apa yang berlaku? Okey, harga pecah pada 45 sen ini. Cuba untuk naik. Cuba untuk naik. Okey. Nampak? Pada 16 Februari. 16 Februari. Okey. Dia naik dan dia turun berada di atas 45 sen. Jadi 45 sen dah kembali kepada menjadi support. Okey. So, nampak perjalanan harga saham ni. Okey, daripada resistant dia menjadi support, daripada support dia menjadi resistant dan seterusnya menjadi support semula. Okey, apa jadi pada 16 hari bulan? 16 hari bulan harga terus fly sehingga memecahkan 51 sen ini. Okey, dia fly kemudian dia turun balik. Okey, 45 sen kekal sebagai support, dia tak pecah. Kemudian dia cuba naik balik. Dia berhenti dekat 51 sen lagi. Okey. Jadi nampak tak kepentingan untuk kita marking dari segi resistant supaya kita dapat identify, kita dapat kenal pasti di manakah kita patut ambil profit dulu. Okey. Sebagai contoh, okey, kalau mana-mana jenis apa yang belajar dari segi tangkap pisau tu, okey, saya tak pasti, saya tak amalkan, okey, beli harga bawah tangkap pisau. Sekiranya anda beli pada paras 35 sen, okey, dan anda menjangkakan, dia terus akan fly ni. Ini mesti akan fly ni, mesti akan fly ni. Okey, masa ni yang ni kat ni semua tak ada ni. Ni tak ada ni. Okey, pada 11 Januari anda menjangkakan, ini mesti akan fly. Tetapi disebabkan anda tak ambil profit dahulu pada 51 sen, modal anda sangkut sehingga sebulan lebih. Tempoh ini anda tak dapat nak berbuat apa-apa dengan modal anda. Okey, cuba bayangkan sekiranya anda dah ambil profit pada 51.5 sen. Dengan keuntungan dan modal yang anda ada, okey, anda boleh beli pula saham lain yang berpotensi untuk untung dalam tempoh kurang seminggu dan anda rolling lagi. Sekiranya anda nampak okey melewah ini ada potensi lagi, okey, anda pun masuk lagi pada kemudian. Contoh. Okey. Entry yang pertama, jika saya lah.
Okey, jika saya pada 12 Januari harga telah melepasi paras resisten. Betul? Kita buat warna lain lah. Okey, harga telah melepasi paras resisten ni. Kemudian harga turun balik. Di sinilah retracement yang saya akan masuk. Nampak? Dia pecah resisten. Okey, ini menunjukkan market structure dah bertukar arah. Saya akan ambil area sini. Okey, sebab dah bertukar arah. Sebab dia dah pecah resisten. Bila dia dah pecah resisten ini, sekiranya saya ambil somewhere around ni, nampak? Dengan risiko sebanyak 12%, keuntungan yang saya bakal peroleh hampir 20% dalam tempoh satu hari. 20% dalam tempoh satu hari. Berbanding anda menjangkakan harga ini akan fly sampai 70 sen, tetapi 1 bulan modal anda tersangkut dalam melewar. Okey. Anda dah dapat profit 20%. Anda cari lagi kaunter yang lain yang berpotensi. Okey. Simpan dulu saham melewar ni sekiranya ada potensi lagi untuk masuk. Seperti mana pada dia jatuh kan? Jatuh. Kemudian dekat sini kat mana dia punya resisten? Kat mana dia punya market structure? Sini. Ni. High, low. Kita buat lah. Tak apa. Saya buatkan untuk anda. Okey. Dia turun. Naik. Dia turun. Okey. Jadi ini adalah resisten. Pada 17 hari bulan dah pecah resisten lagi. Jadi kat mana kita punya market structure? Sini. Reversal dah berlaku pada 17 hari bulan. Okey. Next support, next resistance kat sini. Cuba kita lihat. Di mana risk and reward ratio. Cuba anda lihat. Okey. Risiko yang ditanggung adalah 10%. Okey. Keuntungan yang kita jangkakan dapat adalah 17%. Setelah berlaku reversal wave. Sekali lagi 17%. Awal masa 13 Januari anda dapat oleh 20%. Dalam masa 1 bulan. Tapi dalam tempoh ni, mungkin anda dapat entry lagi saham yang berpotensi yang lain. Okey. Nampak kat situ kepentingan untuk kita remark kat manakah resisten. Supaya kita dapat kenal pasti di manakah kita punya target profit. Okey. Seperti video-video saya yang sebelum ini, resisten bukan hanya berlaku dalam keadaan melintang.
resisten juga berlaku dalam keadaan menyerong. Okey. Kenapa saya tekankan begitu? Okey, kita patah balik dalam keadaan ini. Dalam tempoh ini, resisten yang menyerong berlaku di sini. Okey, hijau hijau adalah resisten. Dalam tempoh ini, harga masih belum melepasi resisten. Tengok dia tersangkut. Satu tersangkut disebabkan oleh yang resisten melintang. Satu lagi dia tersangkut disebabkan resisten yang menyerong. Kemudian dia lepas, dia sangkut lagi dengan resisten melintang. Okey. Kita kena pasti lagi. Kat manakah resisten yang menyerong? Antara resisten ini dan resisten ini tadi kan? Okey. Saya buang dulu yang ni, saya buang dulu yang ni supaya kita dapat lihat lebih jelas. Saya ada sebut tadi tentang resistance become support. Yang menyerong ini adalah resistance sebab high bertemu dengan high, kita tarik satu garisan lurus, dia akan membentuk seperti ini. Pada 16 hari bulan, harga pecah support resistance. Okey, pada 16 hari bulan, dia pecah resisten ini. Kemudian dia turun semula. Kenapa pada 19 hari bulan, dia tidak turun sehingga ke 45 sen kerana ada satu resisten menyerong yang dah menjadi support. Resistance become support. Di sini. Itu sebab dia tak turun sehingga ke paras 45 sen. Kerana ada lagi satu lagi support yang berada di atasnya. Okey. Jadi penting untuk kenal pasti di manakah resisten yang ada dalam chart bagi tempoh yang sebelumnya daripada harga yang terkini supaya kita dapat kenal pasti di manakah target profit kita dan di manakah dan adakah berbaloi target profit yang kita sasarkan berbanding risiko yang bakal kita tanggung. Okey. Kalau kita dah cecah target profit kita, kita ambil profit dulu. Kalau dia terus fly, itu bukan rezeki kita. Okey, jangan terlalu kejar harga. Banyak lagi saham yang berpotensi setiap hari, cuma kena kaji. Okey, teruskan kajian untuk saham melewar atau apa jua saham-saham yang lain. Okey, sekiranya anda rasa perkongsian saya ini bermanfaat, anda boleh kongsikan bersama kawan-kawan yang lain. Saya harap anda dapat like, komen untuk sebarang cadangan penambahbaikan agar kita sama-sama dapat selesa belajar dengan kaedah perkongsian video ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.